Sekuriti air sebagai elemen kualiti hidup, Beaufort, Sabah. Menurut Drake et al., kualiti hidup tidak boleh dikelirukan dengan konsep taraf hidup yang berdasarkan terutamanya kepada pendapatan sahaja. Sebaliknya, petunjuk standard kualiti hidup merangkumi bukan sahaja kekayaan dan pekerjaan, tetapi juga persekitaran, kesihatan fizikal, mental, pendidikan, rekreasi, riadah masa dan kepunyaan sosial. Dari segi sejarah, perkembangan peradaban telah menyaksikan pergeseran pola penggunaan air yang semakin meningkat. Ini kerana air bukan sahaja untuk keperluan minuman dan kebersihan diri, tetapi di sebalik itu, air merupakan nadi kepada pembandaran, perindustrian dan globalisasi, di mana pada hari ini air merupakan penggerak kepada perikanan, pelayaran, pengangkutan, penyiraman ternakan, pertanian pengairan, tenaga hidroelektronik, pengeluaran perindustrian, aktiviti rekreasi, pemulihan hidupan liar dan sebagainya. Oleh itu, dikatakan sangatlah jelas di sini bahawa tanpa air, ia akan menjejaskan kualiti hidup. Oleh itu, dalam menjamin kualiti hidup, sekuriti air perlulah diutamakan dan diperhatikan. Baik, terdapat beberapa konsep yang diperkenalkan oleh Bart Charles dan Stephen Harlenbrook, iaitu yang pertama adalah konsep ketersediaan atau availability. Konsep ketersediaan ini adalah melibatkan sekuriti air yang selalunya terkait dengan ketersediaan air. Didefinisikan kepada jumlah air yang boleh diperbaharui setiap tahun bagi setiap orang atau per unit kawasan di kawasan, wilayah atau negara tertentu. Kedua adalah konsep kerentanan, iaitu vulnerability. Baik, sekuriti air juga mempunyai hubungan dengan kerentanan air. Ini kerana air juga mempunyai kekuatan untuk memusnahkan nyawa dan penghidupan melalui peristiwa bencana seperti banjir, taufan dan kemarau. Yang seterusnya, kerentanan air ini merujuk kepada sejauh mana kawasan atau sistem air yang rentan terhadap ancaman fizikal seperti bahaya atau tindakan musuh serta keupayaan individu dan masyarakat untuk menangani ancaman tersebut. Baiklah, seterusnya konsep ketiga adalah konsep kebolehcapaian, accessibility. Kebolehcapaian ini merujuk kepada hak atau kemampuan individu atau isi rumah untuk mempunyai akses kepada kuantiti minum dan sanitasi asas yang berpatutan dan selamat. Keselamatan air memerlukan akses yang terjamin seperti Norman et al. Menyatakan, mendefinisikan keselamatan air sebagai akses berkelanjutan di dasar daerah aliran air ke jumlah air yang mencukupi dengan kualiti yang dapat diterima untuk memastikan kesihatan manusia dan ekosistem. Akhir sekali adalah konsep kelestarian ataupun sustainability. Menurut Glick, mendefinisikannya sebagai penggunaan air yang menyokong kemampuan masyarakat manusia untuk bertahan dan berkembang ke masa hadapan yang tidak terbatas tanpa menjejaskan integriti kitaran hidrologi atau sistem ekologi yang bergantung kepadanya. Dalam isu sekuriti air ini, daerah Beaufort merupakan salah satu daerah yang terjejas dengan kualiti air yang menyebabkan kegiatan harian mereka juga terjejas. Sebagai pengenalan, daerah Beaufort merupakan salah satu daerah yang terletak 90 km dari kota Kinabalu di bahagian pendalaman Sabah. Secara amnya, daerah Beaufort meliputi kawasan seluas 1,735 km persegi, termasuk kawasan daerah kecil Membakut. Daerah ini bersempadanan dengan daerah Sepitang di selatan, daerah Kuala Penyu di sebelah barat, daerah Tenem di timur dan daerah Papar di utara. Menurut statistik oleh My Local State Sabah bagi daerah Beaufort 2019 menunjukkan bekalan air meningkat daripada tahun 2014 sehingga ke tahun 2019. Namun, di sebalik jenis bekalan air yang meningkat iaitu air paip di rumah, air paip awam dan lain-lain ini, terdapat beberapa isu yang tidak menjamin kepada sekuriti air kepada penduduk tempatan. Ini menggugat kepada kualiti hidup penduduk Beaufort itu sendiri.
Isu pertama adalah isu ketersediaan air atau availability. Ketersediaan air mengalami permasalahan kerana jumlah air yang diharapkan untuk menampung keperluan penduduk tempatan tidak dapat dihasilkan, tidak dapat diperbaharui disebabkan oleh sistem yang bermasalah. Ini kerana loji rawatan air LRA di Sabah berdepan dengan masalah untuk membekalkan air bersih berikutan pencemaran sungai yang menjejaskan operasi loji. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Mutaradin, Beaufort merupakan salah satu kawasan yang terjejas. Yang seterusnya adalah isu kerentanan air. Isu kerentanan air ini berlaku disebabkan oleh Beaufort mengalami masalah sistem peparitan yang tidak efisien. Hal ini menyebabkan apabila banjir berlaku, ia sering menyebabkan air tersekat dan melambatkan proses penurunan air banjir di beberapa kawasan yang sepatutnya. Oleh itu, penduduk Beaufort sering mengalami banjir disebabkan saluran longkang yang tersekat dan tersumbat. Bukan itu sahaja, selain daripada masalah isu peparitan ini, menurut ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, YB Matbali Haji Musa, masalah air seperti tidak berkesudahan ini juga disebabkan oleh isu peparitan ataupun pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Hal ini disebabkan oleh pekerja kontraktor lebuh raya Pan Borneo ini bukan sahaja menyebabkan saluran paip pecah, malah mereka membiarkan saluran paip itu pecah dan tidak dibagi untuk tempoh beberapa hari. Rentetan daripada isu kerentanan dan ketersediaan air ini, ia menyumbang kepada isu kebolehcapaian air kepada penduduk tempatan di Beaufort terutamanya. Ia menyukarkan mereka untuk melakukan sanitasi asas kerana mereka sukar untuk mendapatkan bekalan air sehingga tempoh yang lama seperti seminggu dan sebagainya. Bukan itu saja, ia menyukarkan untuk mereka melakukan kegiatan harian seperti bekerja untuk perubatan, berniaga dan pendidikan itu sendiri. Oleh itu, semestinya daripada ketiga-tiga isu ini, kerentanan, ketersediaan dan kebolehcapaian ini, ia menyumbang kepada isu yang lebih besar iaitu kelestarian air, di mana isu air di Beaufort bukanlah isu yang sementara ataupun baru sahaja berlaku. Ia melibatkan masa yang tempoh yang agak lama sehingga bertahun-tahun. Misalnya, isu pembinaan Pan Borneo yang telah menyebabkan kesukaran air kepada penduduk tempatan selama 3 tahun. Bukan itu sahaja, dari segi jabatan air, negeri Sabah juga mengalami kerugian yang teruk disebabkan oleh sistem yang tidak berkualiti dan tidak efisien ini. Kesimpulannya, dari sini jelaslah bahawa isu air bukan sahaja menyentuh isu mikro semata-mata, sanitasi asas dalam isi rumah tersebut. Bahkan ia menyentuh isu-isu makro sehingga ia menggugat seperti pertanian, perniagaan, pendidikan dan sebagainya. Oleh itu, isu air ini tidak boleh dipandang remeh dan dipandang sebelah mata oleh pihak yang berkuasa. Dan ia menyebabkan kualiti hidup penduduk tempatan terjejas. Sekian, terima kasih.